Okay. So hari Dia ni macam public ke? Macam awam. macam orang ramai. Macam tu lah. Bila kita bercakap pasal social. Okay. So at the end of this chapter, insyaAllah kamu akan mampu untuk terangkan maksud social system, konsep-konsep yang ada dalam social system, seterusnya peranan dan juga konflik kepada peranan, status dan juga simbol kepada status, maksud budaya organisasi, lepas tu menerangkan langkah dalam mencipta budaya organisasi, menggambarkan faktor-faktor dalam mengukuhkan budaya organisasi. Okay, nature of a social system. Okay, memula sekali kita flashback balik last 2 week. Maksud organisation. Organisasi, a group of people yang bekerja secara bebas untuk mencapai matlamat. Jadi macam mana nak capai matlamat tu? Kena ada create, kena ada communication dan menggunakan operate existing system yang ada dalam organisasi. Jadi apa yang manager perlu lakukan adalah mereka perlu memahami konsep social system. Peranan konflik, status simbol dan juga hubungan terhadap budaya, terhadap organisasi. Jadi apa Newstrom dan Davis 2002 keluarkan adalah complex set of human relationship interact in many ways. Okay. Jadi macam mana nak menghasilkan sistem sosial yang efektif? How we create good culture in the organisation. So manager have to understand the concept of social system. Social system ni pula terbahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil sebagai social equilibrium. Okay, apa social equilibrium ni? Okay, situasi di mana interdependent subsystem in organisation are in a dynamic working balance. Maksudnya kebebasan subsistem yang ada dalam organisasi ni bekerja dengan adil dan seksama. Tugas ataupun job scope ataupun peranan yang diberikan kepada setiap pekerja tu adalah sama. Okay, contoh dia staff resign. Ada staff berhenti kerja. Jadi ia akan mengganggu proses organisasi. Jadi subsystem disequilibrium. Okay. Yang pertama tadi social equilibrium. Okay, social equilibrium adalah interdependent subsystem yang bekerja dalam dynamic working balance. Maksudnya semua individu dalam organisasi bekerja ataupun menjalankan tugas masing-masing. Tapi social disequilibrium adalah bertentangan atau berlawanan dengan social equilibrium. Apa maksudnya? Apabila staf berhenti akan mengganggu proses dalam organisasi lah. Okay, jadi akan berlaku disequilibrium. Maksudnya kita ada 5 orang pekerja. So bila seorang berhenti kerja dia ni tertangguh ataupun kerja dia akan tergendala. Jadi 4 lagi pekerja terpaksa adapt dengan perubahan secepat mungkin. Ataupun maksudnya kawan-kawan 4 orang pekerja tadi terpaksa buat adjustment. Ambil kerja yang dah tertangguh tu sikit seorang sebab nak top up balik kerja yang terbengkalai sajalah. Okay, itu yang dimaksudkan subsystem disequilibrium ataupun social disequilibrium. Okay, functional and dysfunctional effect of change. Okay, changes adalah common dalam mana-mana organisasi dan tak dapat dielakkan perubahan ya. Situasi will change, result in favorable or unfavorable. Jadi selalunya perubahan yang berlaku akan membawa kesan buruk ataupun baik kepada sesebuah organisasi. Okay, contoh dia kalau ada pekerja yang agak senior, agak tua, agak berumur. Jadi bila dia tak dapat adapt dengan sesuatu perubahan itu secepat mungkin ataupun dengan pantas, dia akan meningkatkan stres. Kesan dia, pekerja yang agak berusia tadi atau senior pekerja, dia tak dapat adapt dengan perubahan, dia akan meningkatkan stres. Jadi dia tak dapat
perform tugasan yang diberikan dengan sebaik mungkin. Dan selalunya at the end of dia punya kerja tu selalunya akan bagi kesan lah absenteeism, tak datang kerja, ponteng kerja, dan last sekali berhenti kerja. Itu kesan-kesan dia. Seterusnya, physiological and economic contract. Okay, it is an automatic and unconscious contract ataupun agreement between employer dan juga employee on what to give and what to expect from each other. Maksudnya, seseorang majikan bila sekiranya mereka dah ambil pekerja, dia secara tak langsung dia dah menandatangani perjanjian di mana employer dia mengharapkan sesuatu daripada pekerja. Apa yang diharapkan? Skills, knowledge yang ada daripada seseorang pekerja. Dan pekerja pula bila dia masuk dalam sesebuah organisasi, apa yang diharapkan daripada majikan dia? Okay, dia harap majikan dapat faham keadaan dia, and then selalunya mengharapkan gaji yang baik lah bila dia dah melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Okay, jadi hubungan antara employee dan employer which the organisation have expectation that the individual have to sacrifice their time, energy, skill, knowledge and so on. So maksudnya employer ni dia mengharapkan employee bukan sahaja sanggup sacrifice dia punya masa, tenaga, skill, pengalaman, pengetahuan dan segala-galanya. Okay, boleh tengok figure 2.1 dalam pada muka surat 29. Okay, seterusnya kita tengok impact kepada peranan. Okay, a prescribed or expected behavior associated with a particular position or status in a group or organization. Kesan peranan. Okay, in the organization, a person hold the role of an employee, a parent in the family, a president in the club. Tengok apa peranan yang diberikan, apa tanggungjawab yang diberikan kepada setiap individu. Jadi in the organisation, a person hold the role. Kalau dia pegang peranan sebagai pekerja, okey dia pekerja. Tapi pada masa yang sama kita mempunyai 2-3 peranan. Selalunya bila kita jadi pekerja, kita juga merupakan parent di rumah. Ataupun kalau kita di rumah, mungkin kita ada rukun tetangga, mungkin kita menjadi presiden di rukun tetangga tersebut. Itu antara peranan lain di luar daripada organisasi. Okay, roles require the person to display different kind of behavior. Betul tak? Jadi peranan ataupun tugas yang diberikan kepada individu ni, okay, menyebabkan dia ada pelbagai behavior. Depends lah kepada tanggungjawab yang dah diberikan. Okay. Maksudnya bila dia di organisasi ataupun bila dia di tempat kerja, behavior yang dibawa mengikut keadaan di tempat kerja. Kalau di rumah, okay, kerja di rumah lah. Kalau di seorang bapa, dia bawa whole sebagai seorang bapa lah. Okay, the behavior of manager and workers are guided by their role perception, which mean how they are supposed to act in their own roles and how others should act in their roles. So what they have to do is they need to understand the various roles. Jadi mereka perlu memahami setiap peranan yang mereka mainkan. Okay, seterusnya adalah role conflict. Okay, apa maksud role conflict ni? Okay, situasi di mana individual is confront with divergent role expectation. Jadi macam mana dia berlaku? Occurs due to different perception and expectation of a person's role. Tak faham boleh tanya. The differences in expectation cause a role holder to act contra to what is expected of him ataupun her. Jadi sebagai contoh, manager may have a different expectation and perception. Okay. Pengurus akan mempunyai jangkaan yang berbeza ataupun persepsi yang berbeza bagaimana pekerja dia akan act, akan
bertindak balas. Tapi at the same time, pekerja dia juga ada different jangkaan yang berbeza bagaimana manager dia akan bertindak. Okay. Seterusnya kita tengok kepada jenis-jenis peranan. Okay, tadi peranan, sekarang kita tengok kepada jenis-jenis konflik peranan. Ada 5, ada 6. Okay. Intra-sender role conflict, inter-sender role conflict, inter-role conflict, person role conflict, role overload and role ambiguity. Nah, so kita tengok satu-satu. Macam mana intra-sender role conflict. Okay, intra-sender role conflict occurs when a person is expected to perform roles which are inconsistent to one another. Okay, role sender, dia bagi arahan, instruction to make a delicious meal but with a fewer ingredient. Okay, itu contohnya. Siapa ada buku? Boleh explain tak dekat saya? Sambil tu saya nak tengok. Okay. Siapa ada buku boleh explain macam mana inter-sender role conflict. Inter-sender role conflict. Mula. Intra-sender role conflict. Tahu tak? Baca tak faham lah. Intra-sender role conflict tu macam mana? Hello, ada orang ke tak ada ni? Ada orang ke tak ada? Ke tak tahu macam mana? Intra-sender role conflict. Macam salah faham ya? Salah faham. Macam salah faham. Orang lain? Orang lain. Yang ada buku tu cuba baca. Apa maksud dia sebenarnya? Dia nak cakap apa tu? Baca, faham. Kalau kamu buat role play, agak-agak nak buat macam mana? Intra-sender role conflict. Wah, yang ada buku pun tak boleh nak explain ke? Okay, arahan. Kalau macam saya suka baca benda tau. Baca, faham. And then buat mind map. Kalau jenis saya lah. Maksudnya baca, tulis balik. Intrasender ni untuk yang mudah kamu nak faham. Macam mana? Kalau baca ni memang 10 je line dia, ayat dia ni. Huraian dia tapi tak faham. So maksudnya seorang bos dia bagi arahan. Tapi arahan dia banyak tau. Sekejap lagi dia datang, dia cakap, okay hari ni saya nak kamu buat lauk ataupun kamu sediakan masakan yang berkualiti. Sekejap lagi dia datang balik. Okay, saya nak lauk yang kamu tu buat tu, dia mesti ada ayam. Sekejap lagi dia datang lagi. Selain daripada lauk, saya nak kamu juga buat pemanis mulut. Okay, jadi inconsistent. Banyak sangat arahan. So, memberi masalah kepada penerima arahan tadi. Nak ikut arahan yang mana satu. Okay, itu yang dimaksudkan dengan intrasender role conflict. Boleh Yang kedua adalah intersender role conflict. Intersender role conflict ni macam mana? Madam, saya nak cuba boleh? Boleh. Dia macam dua orang bos yang bagi arahan yang berlainan untuk seorang pekerja. Ya. So dia berlawanan balik dengan yang tadi, intrasender. Intrasender tadi dia seorang bos, dia bagi arahan yang banyak sangat. So which one yang kita nak dengar sebenarnya?
Dah pening ni nak pilih yang mana satu arahan ni. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, 2-3 orang bos. Okay, tadi bos satu, datang pula bos dua. Ataupun yang pertama tadi HR manager. Tiba-tiba datang pula yang kedua, marketing manager. Okay, saya nak kamu buat dengan mengurangkan kadar pekerja, mengurangkan jumlah pekerja. Okay, nak menghasilkan sesuatu produk. Tapi marketing pula datang, saya nak kamu buat produk ni dengan banyak dalam masa sekian-sekian dengan modal yang sangat sedikit. So, ada dua arahan daripada dua bos yang berbeza. So, dia nak dengar yang mana? Okay, penerima arahan ni nak dengar yang mana? Okay, boleh Inter-role conflict. Inter-role conflict. Inter-role conflict ni Madam, yang ni saya nak try boleh? boleh. Internal conflict ni macam satu individu tapi dia banyak role. Maksudnya bila dia ada banyak role, dia tak tahu nak buat keputusan yang macam mana. Ya. Okay. Contoh macam kamu lah, student. Betul tak? Tapi pada masa yang sama, kamu juga merupakan seorang anak. Okay. Dr. Suci cakap, petang ni kena attend kelas. Tengah kelas ni, tiba-tiba mak dia pula sampai. Siapa Puru, tolong belikan ABC kejap. Ada dua arahan kat situ. Yang mana satu Puru perlu bagi priority. Okay, itu maksud dia. Okay, seterusnya adalah person role conflict. Ada siapa-siapa nak cuba? Person role conflict. Dia ada masalah dengan personality diri sendiri. Madam tak dengar suara. Madam tak dengar. Kejap. Tak dengar Tak dengar ke? Hello? Dah dengar dah. Dah dengar. Okay. Okay, jadi person role conflict. Person role conflict tadi Betul. Okay, jadi person role conflict tadi kawan kamu cakap apa? Dia person role conflict ni macam ni. Kita Islam, orang Melayu Islam yang bekerja tiba-tiba kena serve makanan dan halal. Which is contradict dengan kita punya belief, kita punya agama, kita punya kepercayaan, kan? Sama juga dengan Chinese ataupun Indian. Okay, dia kena buat sesuatu yang bertentangan dengan agama. Pertelaruan identiti, jauh now tu. Tak dengar ke? Dengar madam. Pening ni. Dengar tak dengar. Okay. Boleh faham? Person boleh dengar? Boleh faham? Okay. Jadi kita sebagai pekerja Melayu, Muslim, kita kena serve non-halal food. So kita kena ikut ke tidak? Okay. Seterusnya adalah role overload. Role overload ni macam mana? Role overload.
pula Madam. Medium tak dengar medium. Tak dengar, sekejap. Kat mana lagi saya nak adjust ni? Tak tahu nak adjust kat mana tu. Dia macam bunyi angin. Bunyi macam You for madam ke Rosa? Macam mana? Punya crack. dia bunyi bab macam tu. Ya. Dia panggil apa? Madam pegang mic lah. Telefon dengan lubang dia tu macam tak kemas. Kalau saya cakap direct terus dengar tak? Dengar? Dengar. Dengar medium. Dengar. Dengar medium dengar. Okey, seterusnya okey. Seterusnya adalah role overload. Wah, lucu je. Okey, role overload. Okey, setiap point ni kalau tak faham memang tak boleh jawab dalam mana-mana ada soalan lah. So faham. Kalau faham, Madam, nak boleh tanya. ya, Role overload apa ni? role overload. Role overload dengan interrole conflict ni benda sama ke macam sama? Sebab dia interrole conflict kan tadi kata dia dua benda kan. Dia student, dia pun anak. Lepas tu role overload ni dia status dia banyak tau, macam seorang kalau ikut gambar tu dia mak, dia cikgu, dia isteri. Macam tu. Tapi tugasan dia yang lebih banyak. Overload dah. Peranan dia tu yang dia dah ada, dia dah overload dah. Kalau yang tadi tu interrole konflik kan? Interrole kalau kamu tanya interrole tu, priority yang mana? Itu saya bagi contoh dua je. Kamu as a student and kamu as a anak. Which one yang menjadi priority kamu? Itu tak nampak lagi dia punya overload dia, kan? Okay, bila pergi kepada role overload, okay, scope dia lebih besar. Nampak tak? Dia buat dia punya, kalau tengok Rajah tu pun, okay, 2.4 tu, okay, apa peranan yang dah diberikan kepada dia? Okay, kalau dalam contoh dia tengok, kita sebagai isteri, kita sebagai cikgu, kita sebagai mother and kita sebagai researcher. Tu saya lah tu. Okay, kalau kamu, cuba kamu letak kat tengah tu. Jadi berapa peranan yang kamu ada? Kalau kamu ada ambil contohlah kamu jadi pengurusi persatuan siswa ke apalah, suksis ke, cak lempong ke, badminton ke, letak kat situ. Jadi dah banyak sangat kamu pegang jawatan ni, tapi nak lagi jawatan, silakan. Jadi boleh, tak salah. Cuma yang mana yang perlu diutamakan? Okay, so dah akan jadi role overload ni bila dah tak tahu nak susun yang mana satu yang penting dia. Faham tak? Dah tak tahu nak susun mana satu penting ni. Bila kejap lagi, okay, yang ni dah sampai deadline. Yang ni pun dah kena submit. Okay. Okay, itu beza antara role overload dan juga person role conflict. Okay, yang terakhir adalah role ambiguity. Okay, role ambiguity ni dia berbeza sikit lah. Kat mana kita tak ada maklumat yang cukup untuk melengkapkan tugasan yang diberikan kepada kita. Okay, ni silap top management lah ataupun supervisor lah, sebab dia tak dapat salurkan maklumat yang secukupnya yang diperlukan kepada kita. Okay, so kita nak perform tugas yang diberikan pun tak dapatlah dengan sebaik mungkin. Okay, itu yang dimaksudkan dengan role ambiguity. Okay, tajuk seterusnya adalah status. Okay, status ni cerita pasal apa? Status, kalau saya cakap pasal status, apa yang kamu bayangkan? Jawatan. Jawatan. Okay, lagi? Maklumat terkini. Maklumat terkini. Status. Okay, lagi? Kedudukan. Okay, kedudukan.
Okay, jadi kalau kita tengok buku, apa maksud yang diberikan? Okay, status ni. Status is the social rank of a person in a group or the position. Maksudnya posisi seseorang individu dalam organisasi ataupun dalam kumpulan. Okay. Yang selalunya in regard kepada social ataupun professional standing. Okay, professional standing. So selalunya dalam office, organisasi, kita akan nampak benda tu. Status. Siapa yang ada status? Jadi, huraian seterusnya adalah macam mana ataupun apa sumber kepada kita untuk mencapai status yang tinggi, yang layak kita dapat. Okay, berapa ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, antaranya adalah education level. Kalau ada high education level, so kita akan dapat status. Okay, macam mana nak nampak dia ni? Satu, ada beza antara individu yang ada sijil SPM dan juga degree holder. Betul tak? Kita belajar sampai degree. Bila kita apply kerja, tak jadilah yang start kalau ada SPM dia akan jadi S17. Okay, S17 kita tahu standard. Kalau pergi kita ada degree holder, so dia akan jadi pegawai. So nampak status dia pun lain. Okay, seterusnya adalah job level tahap kerja tu. Tahap kerja yang atas selalunya akan dapat status automatically. Okay, seterusnya ada a person abilities, upaya seseorang. Individu ni dia ada upayaan untuk membaiki kenderaan ataupun membaiki jentera berat, which is kalau dalam sebuah organisasi ataupun di organisasi lah atau di company akan ada individu yang mahir dalam teknologi. Tu kebolehan dia itu yang menjadikan dia ada status, mendapat status. Job skill pun benda yang sama juga. Skill yang dimiliki oleh seseorang individu menjadikan dia dapat status. Jenis-jenis kerja, bayaran, seniority dan juga age. Benda-benda tu semua sekali automatik akan menjadikan seseorang individu itu layak untuk dapat status. Okay. Seterusnya adalah status simbol. Status simbol. Apa yang kau faham? Kalau tak ada huraian, status simbol. Kalau saya tak explain, boleh nampak tak? Boleh goreng tak? Apa itu status simbol? Status macam saya dah terangkan tadi, posisi seorang individu dalam sebuah organisasi, kedudukan seseorang individu dalam sebuah organisasi. Kalau status simbol macam mana? Seseorang. Macam mana? Simbol. Benda yang kita boleh nampak, benda yang kita boleh pegang, yang kita boleh rasa. Macam mana kita tahu orang tu berjawatan ataupun orang tu berstatus? Dari segi pakaian dia tu. Dari segi pakaian dia pun, pakaian kita tak berapa nampak juga. Harga dia. Harga dia macam mana kan nak tahu dia berharga? So macam ni. Tengok kereta dia. Panggilan dia nama data organisasi. Jom kita refer je pada data organisasi. Tengok bilik. Selalunya kita pergi mana-mana company pun kalau ada interview nanti insya-Allah pergi tu refer nombor satu, tengok data organisasi dia. Nak tahu siapa yang ada dekat high rank tu, automatik dia akan ada status. So apa yang kita nampak bila orang berstatus ni, dia akan dapat privilege. Okay, apa yang company akan bagi? Bilik yang selesa, peralatan yang mewah. Okay, itu simbol-simbol yang ada kepada individu yang berstatus dalam sebuah organisasi. Okay, nampak tu? Nur Syazwani binti Abdul. Nur Syazwani
bla bla bla, CEO di company, HR marketing ke HR manager, pengurus pemasaran, dia dah akan dapat bilik dia automatic. So dia kelengkapan dalam bilik pun semua canggih. Dia privilege lah, maksudnya syarikat atau organisasi memberi kemewahan kepada mereka-mereka ini. Okay, habis sampai situ. Ada soalan tak? Ada soalan? Madam. Pangkat dengan jawatan tu benda yang sama kan? Nah, sama je. Sama. Okey. Jawatan dan kedudukan dia, jawatan dia, macam mana nak tahu orang tu ada status. Tengok jawatan dia sebagai apa? Tak kedudukan dia sebagai apa? Kalau kamu guna term-term ni dalam exam, saya terima je. Tak ada masalah. Okay, seterusnya kita pergi kepada tengok boleh ada pun dalam notes tu kan saya dah buat kan. Okay, organizational culture. So, budaya organisasi. Organisasi are a place where people spend most of their time, and thus the culture of the organization is important for employee to stay and work happily. Okay. Bila kamu dah bekerja, organisasi ni akan ada satu tempat di mana kamu akan menghabiskan kebanyakan masa kamu di sini. Jadi dah jadi kepentingan sesuatu yang penting kepada sesebuah organisasi untuk menjadi kerja dia dapat bekerja dengan baik. Itu sebuah organisasi tersebut. So employee behavior is a function of the interaction between personal characteristic and the environment around person. So macam mana employee behavior ni is a function of the interaction di antara personal characteristic tradition personal yang ada pada setiap individu dan kesekitaran yang ada pada setiap pekerja atau employee behavior. Okay, the culture decides the way employee interact at their workplace. Okay, budaya akan menentukan bagaimana pekerja itu berinteraksi. The culture of the workplace also goes a long way to promote healthy competition at the workplace. Okay, tengok orang seterusnya. Why organization culture is important? Okay, yang pertama, create positive and enjoy workplace with open communication. Kemudian encourage employee opinion for the first to change work habit of employee. Ketiga, both leadership team to and stake share info and cooperate cross division. Okay, so apa maksud organizational culture ni? A system of share meaning held by members that distinguish the organization from other organizations. Okay, ni saya dah bagi contoh. Contoh dia macam apa? Asia. Dia call employee dia semua all star. So apa? Dia value, dia menghargai pekerja dia sebagai star. So how, macam mana Tony Fernandez, dia commit untuk memberi all star, dia carry opportunity that they will. So kita tahu yang pandemik ni dah maksudnya dah bagi efek pada Asia. Apa, mana-mana organisasi besar atau kecil ke semua terkesan. So macam mana Tony Fernandez dia fikirkan cara untuk membantu pekerja mereka. Okay, dia terpaksa retrench, dia terpaksa buang pekerja, dia terpaksa terminate pekerja dia. Kan? Nanti kalau saya bagi tahu kamu boleh cari yang mana dah pilih di Asia tu macam mana Tony Fernandez membantu pekerja dia. Okay. We consider ourselves basically a dream factory and a place that people can pursue their passion. Okay, itu Asia. It says pula uphold a culture of freedom. Enjoy that having pillar to the company success, especially fastest growing solution yang side-side. So macam mana says buat? Jadi setiap Jumaat dia ada gratitude di mana mereka akan berkumpul, setiap pekerja ni akan berkumpul dalam satu minggu tu sekali. Okay. Selain
selain pada tu, everyone company can send some spoke sign signal which is activity fully paid by the company. Okay, semuanya tujuannya untuk menghasilkan satu budaya lah organisasi. Okay, contohnya kalau di Selangor yang saya tadi sebelum ni, kalau sebelum mereka memulakan operasi, so apa yang mereka buat company ni, dia akan berkumpul dulu dalam 7:30 so mereka akan buat macam doa dulu sebelum permulaan kerja mereka. Okay, dia tak kira lah Melayu, Cina, India semua akan berdoa. Okay, semoga dipermudahkan urusan dan mereka berakhir pada jam 6 macam tu. So maksudnya benda ni dah jadi budaya sebelum memulakan kerja di sebuah organisasi. Okay, soalan dia, do organizational culture change? Ya, betul. Berubah. Jadi berubah daripada macam mana? Two ways. Yang pertama, culture revolution. Cultural revolution adalah cultural changes happen drastically and dramatically. Revolusi, perubahan yang drastik sekali. Result culture shock akan buat kita ada di culture shock and also lead to high stress level for employee. Okay, yang kedua adalah culture evolution. Dia bertentangan dengan revolusi. Evolusinya dia berlaku slow and gradual. Leading to low level of stress. Employee are more prepared. Employee akan lebih bersedia dengan perubahan yang akan dialami oleh sebuah organisasi. Okay, two type of organizational culture, ada dominant, ada subculture. Okay, yang ni boleh baca sendiri. Yang ini tajuk takrif kita. Tak. Second last. Okay, create organizational culture. So ada 5 step, 5 langkah. Pertama, formulate strategy value, develop culture value, create vision, initiate implementation strategies, and yang terakhir, reinforce culture behavior. Dan seterusnya, factor shaping organizational culture. Okay, saya nak fokus kepada sustaining organizational culture. Macam mana kita nak sustain organizational culture? Okay, ada 6 guiding principles lah nak mengekalkan budaya. Yang pertama, nak kekalkan budaya tu kena align dengan vision dan juga action. Vision apa? Vision organisasi yang dah ditetapkan oleh organisasi. Making incremental changes with a comprehensive transformation. Fostering distributed leadership, promote staff engagement, create collaborative relationships and continuously assessing and learning from change. Okay, untuk 3 ni, creating organizational culture, factor shaping organizational culture dan juga sustaining organizational culture. Okay, tugasan dia pada minggu hadapan L2 kan? Okay, tugasan dia pada minggu hadapan ni untuk tutup kan? Untuk tutup. Tutup ada L2T1, L2T2, L2T3 kan? Betul tak? L2T1. Betul, madam. Okay. L2T1 kena summarize balik nak create organizational culture. L2T1 sahaja. L2T2 dia cerita balik, dia summarize balik factor shaping organizational culture. Dan L2T3 okay, ada 6 poin ni. Okay, cerita balik secara ringkas macam mana nak sustain organizational culture. Itu tugasan untuk next week. So tak perlu tunggu. Saya akan hantar submission je kat situ. Nanti submit L2T1, L2T2 and L2T3 untuk 3 itu. Ya. Saya ulang balik untuk tutor next week, T1 kena summarize balik apa itu OC. Yang T2 kena summarize balik faktor shaping organizational culture. Untuk T3 tu yang 6 poin OC tu kena ringkaskan balik.
Ya. Betul. Okey. Beres. Okay, jadi jangan berebut L2 T1, L2 T2, L2 T3. Nah, setiap seorang ada dah tu. Okay, untuk chapter tu. Untuk chapter tu ada masalah tak? Setakat ni ada masalah tak? Ada masalah tak? Untuk chapter 2. Senang je kan? Tak ada madam. Tak ada sikit-sikit. Dia cuma kena faham balik maksud social system, and then maksud tadi tu apa? Role status, maksud yang tu, and then macam mana role conflict, status and simbol. So untuk chapter 2 settle. Okay, ramai WhatsApp saya bila nak hantar roleplay, dan nak hantar ke? Dan nak hantar ke? Tak nak. Belum lagi. Saya bila orang tanya selalunya dia tak sabar nak hantar. Saya rasa macam